Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya wal infahatu tahiratun in ukhidat min sakhlatin. Situ betul in ukhidat min sakhlatin mudhakkatin lam ta'kul ghayra al-laban. wal infahah tahiratun. Infahah hukum dia adalah suci. Infahah ni benda infahah. Infahah ni adalah sejenis benda yang diambil di dalam perut binatang. Perut kambing atau perut biri-biri. Gini. Biri-biri yang kecil. Biri-biri yang kecil ataupun kambing yang kecil. Jadi dia minum susu mak dia. Dia minum susu mak dia. Lepas tu orang Arab dia sembelih kambing tersebut, dia akan ambil suatu benda yang ada dalam perut saat itu yang warna dia lebih kurang warna kuning untuk dicampur di dalam susu untuk dijadikan keju. Jadi infahah ni adalah sejenis benda yang diambil dalam perut binatang dan dicampur dalam susu untuk dijadikan keju. Jadi dia nak buat keju tu dia campur benda tu lah. Dia itu makna infahah. Jadi walaupun diambil daripada perut binatang, walaupun diambil daripada perut binatang kambing, diambil daripada perut biri-biri, tapi hukum dia adalah suci. Itu maksudnya wal infahatu tahiratun. Tapi suci dengan dua syarat. Hukum dia suci dengan dua syarat. Syarat yang pertama, in ukhidat min sakhdatin mudhakkah. Jika diambil daripada sakhdah, anak kambing, anak biri-biri, mudhakkah yang disembelih. Kalau hak mampu, hukum dia adalah najis. Hukum dia adalah najis. Yang mana diambil daripada sakhlah mudhakkah. Sakhlah mudhakkah saat itu lam ta'kul ghairal laban. Dia tidak makan selain daripada susu. Dia hanya makan susu sahaja. Jadi infahah hukum dia suci mengikut mazhab Imam Syafi'i dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah diambil daripada kambing, anak kambing yang disembelih. Kalau diambil daripada anak kambing yang mampu, anak kambing mampu, dalam seminggu dia isap susu banyak dah, mampu. Lepas tu tuang dia pun belah perut, ambil infahah untuk buat keju. Campuran yang akan dicampur dalam proses buat keju. Baik, maka hukum dia adalah najis. Syarat yang kedua, kambing saat itu tidak makan selain daripada susu. Kalau pandai makan meh dah, ataupun pandai makan rupuk dah, pandai makan daun dah, maka hukum dia adalah najis. Baik. Okey, boleh faham Gerti tak mana infahah tu? Payah sebab tempat kita tak ada. Tempat kita tak ada orang. Maksudnya tak ada orang buat gitu kan? Tempat kita. Orang Arab ni memang dia makan susu kat mau. Makan susu. Pagi petang siang malam susu kat mau. Mesir sama tak Mesir? Keju lah. Sama lah. Keju. Lepas tu selagi dia panggil dia kita macam dadih tu. Nama dia anak panggil. Dah ingat dah nama dia. Laban. Ya.
Kan biasa kan? Tak ingat dah, lama dah tak. Baik. Tapi pergi Mekah belum ambil cari kat mana. Tapi nama tu lupa dah. Dipanggil Laban. Dia Halib ni susu biasa Laban lah. Biasa guna susu masang dia panggil. Baik. Jadi, tu hukum infah. Cuma menurut pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i, tengok kalaulah dicampur di dalam keju infah daripada binatang ataupun infah tu diambil daripada binatang hak yang makan dah selain daripada susu, maka dimaafkan. Maksudnya boleh makan. Okey, sekarang ni katakanlah ni keju ataupun susu masang. Dia caput infah dalam dia untuk buat susu tu. Kalau dia ambil daripada anak kambing yang disembelih, yang tidak makan lagi selain daripada susu, maka jelas hukum dia adalah suci. Campuran dia juga hukum dia adalah suci. Yang keduanya, dia ambil daripada kambing hok besar dah sikit. Kambing dalam umur, contoh kita kata, kambing kita kalau umur 3 bulan pandai makan ke so? Pandai dah. Kambing kita umur 3 bulan pandai makan dah. Ada hok yang umur 2 minggu pandai makan dah. Dia tak sama kambing. Ada hok yang cepat, ada hok lambat. Kalau 2 minggu pandai dah makan. Remuk dengan remuk dia. 2 minggu kadang-kadang. Tapi biasa tak lagi lah. Jadi, tak sama lah kan. Ada kambing pandai dah. Umur sebulan pandai dah makan. Tapi masih lagi sap mok dia. Pek mok dia. Maka, tuan dia sembelih. Ambil infah yang ada dalam perut dia. Untuk campur dalam buat keju kat lagi. Maka, hukum dia adalah najis. Tapi dimaafkan. Okey, mengikut mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah dimaafkan. Jadi, infah yang diambil daripada binatang ataupun daripada infah yang najis, kalau dicampur dengan proses buat susu, hukum dia adalah dimaafkan, boleh makan susu tersebut. Baik. Okey, habis. Seterusnya kata wa ma yasilu min famin naim in kana min al ma'idah bi an kana la yanqati'u idza tala nawmuhu najis wa in kana min al lahawat bi an kana yanqati' fa tahir. Baik. Wa ma yasilu min famin naim, dan barang ataupun perkara, atau makna barang yakni perkara, yasilu yang mengalir ia, min famin naim daripada mulut orang yang tidur. Neleh pekak tubik neleh daripada mulut orang yang tidur. Dia yang keluar daripada mulut orang tidur, berarti keluar daripada mulut orang tidur. Sebab kita nak cakap daripada segi hukum, ataupun kalau kita nak cakap mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sebab ada orang nak cakap isu-isu ni, ada orang bincang isu ni. Kita nak cakap nak sebut permasalahan dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kena faham apa yang disebut dalam kitab Turath. Tidak boleh kita buat agak-agak, tak boleh. Benda yang disebut dalam kitab mazhab Imam Syafi'i. Tengok, apa yang disebut dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, hak yang keluar daripada mulut orang tidur, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah hak yang keluar daripada ma'idah. Yang keduanya keluar daripada lahah. Lahah ni anak tekuk. Maksudnya bukan daripada ma'idah. Ma'idah ni daripada perut. Lepas tu yang keduanya keluar daripada bahagian atas, daripada tekuk. Kalau benda tu keluar daripada tekuk, maka ia hukum dia adalah suci, sama dengan air liur. Kalau keluar daripada ma'idah, hukum dia najis. Okey je lah. Bukan cakap kita air liur basi. Air liur basi, kita guna perkataan air liur basi. Adakah air liur basi dalam mazhab Imam Syafi'i hukum najis? Tidak. Tu, kena ingat. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dihukumkan air liur basi najis. Air liur basi najis adalah apabila keluar daripada ma'idah. Barulah dihukumkan dia sebagai najis. Kalau dikeluarkan dia bukan dari, ataupun dikeluar daripada, bukan daripada ma'idah, daripada lahah. Dalam kitab dikata lahah, daripada anak tekuk. Biasa kita cakap banyak. Kita cakap banyak sampai ke tidur sakit tekuk, sampai ke benda belendek kan, tubik kan. Lepas tu daripada ni. Daripada ni, lepas tu hukum dia tidak najis. Okey, sekarang ni, kalau keluar daripada ma'idah, hukum dia najis. Kalau keluar daripada lahah, hukum dia adalah suci. Hukum dia adalah suci. Baik. Maksud dia hukum dia adalah suci, maka maksudnya tidak perlu kita basuh mulut kita. Tapi kalau kita tidak yakin keluar daripada ma'idah, tetap hukum dia suci. Okey, boleh faham? Sekarang ni kalau keluar daripada ma'idah, hukum najis. Kalau keluar daripada lahah, hukum dia suci. Kalau kita tidak yakin keluar daripada ma'idah, hukum dia benda? Hukum dia suci. Kerana tidak boleh kita menghukumkan sesuatu dengan najis kalau sekiranya kita tidak yakin.
Okey, boleh jelaskan? 2. Dah bagaimanakah alamat keluar daripada ma'idah? Okey, alamat keluar daripada ma'idah busuk warna kuning. Busuk kohong warna kuning. Dia kalau keluar daripada ma'idah kan dia campur dah dengan benda yang dalam ma'idah tu kan. Okey, busuk lepas tu warna kuning. Itu kebiasaan. Baik, cuma apa yang disebut dalam kitab ni, kitab Umdatus Salik, alamat dia disebut alamat lain. Tengok. Dia kata wa ma yasilu min famin naim in kana minal ma'idah. Kalau sekiranya dia datang daripada ma'idah, bagaimanakah kita nak tahu dia tu daripada ma'idah bi an kana la yanqati'u idza tada naumuh. Dia tidak putus, dia tidak berhenti, dia tidak putus apabila panjang oleh tidurnya. Pandang tidur, lama tidur pun tidak berhenti. Maka hukum dia ma yasilu mubtada, najisun tu khabar. Hukum dia adalah najis. Tapi wa in kana minal lahawat, dia lahawat adalah jamak daripada lahah. Iaitu kalau cakap kita anak tekok. Kita ada kan anak tekok. Berarti tak anak tekok. Kita ada pok tekok, anak tekok. Anak tekok. Faham tak anak tekok ni? Baik. Dan jika adalah ia daripada lahawat, lagu mana? Bi ankana yang qati', dengan bahawa adalah ia terputus. Baik, dia tidak berkekalang keluar, dia putus. Dia duk tubik semua, hak tu daripada ma'idah sebab dia banyak. Daripada anak tekak ia putus. Maka hukum dia adalah fatahirun, maka hukum dia adalah suci. Jadi itu alamat dia lah. Tanda dia. Jadi sekarang ni apa yang keluar daripada mulut orang tidur, cakap kita aliu basi, ada kala hukum dia najis, ada kala hukum dia suci. Najis ketika keluar daripada ma'idah. Sebab hak yang daripada ma'idah hukum dia adalah najis. Sebab tu muntah najis. Betul tak gitu? Nampak kan? Yang keduanya, yang keluar daripada mana? Daripada anak tekak. Hukum dia adalah suci. Apabila kita syok, keluar daripada mana? Maka ketika tu hukum dia benda? Hukum dia suci. Okay, habis. Seterusnya kata dia, wal 'udwul munfasilu minal hayy hukmuhu hukmu maitati dzalikal hayawan. Tengok ayat dia ringkas. Ayat dia ringkas. Tapi sebenarnya makna dalam perkataan ni banyak. Wal 'udwu, satu anggota. Tu al 'udwu mubtada. Al 'udwu satu anggota, al munfasil yang bercerai, yang berpisah, ya cabut. Tuan kata minal hayy, daripada benda yang hidup. Ekor lembu, kaki lembu, telinga lembu, lidah lembu sebagai contoh. Lembu. Sama juga kaki kambing. Allah sayangnya kaki Barbados Black Belly. Barang mahal. Cabut kaki dia. Tak apalah, kita pakai masuk ah. Boleh ke tak? Nanti dulu. Kita tengok hukum dia lagu mana. Anggota, satu anggota yang bercerai, yang berpisah daripada benda yang hidup. Hukmuhu, mubtada yang kedua. Hukmu, tu khabar bagi hukmuhu. Jumlah hukmuhu, hukmu tu khabar bagi al-'udhu. I'rab penting. Nahu memang cukup penting. Nahu memang cukup penting. Kita nak belajar kitab turas, antara alat yang penting kita kena faham, kita kena kuasai adalah ilmu nahu. Wal 'udwul munfasilu minal hayy hukmuhu hukmu maitati dzalikal hayawan. Hukumnya adalah hukum bangkai binatang itu. Baca al-hayawani. Hukmu maitati mudhafun ilaih. Dzalika mudhafun ilaih. Al-hayawani badal bagi dzalika. Maksudnya hukum dia adalah hukum bangkai binatang itu. Kita tengok bangkai binatang, bangkai dia lagu mana? Lembu, bangkai lembu najis. Tidak gitu. Dia bangkai ni binatang yang mati tanpa sembelihan syar'i. Bangkai lembu najis, bangkai kambing najis. Maka juzuk anggota yang berpisah daripada lembu, yang mana tuang dia masih lagi hidup, hukum dia najis. Okey, nampak kaedah dia. Satu anggota yang berpisah daripada binatang yang hidup, hukum dia adalah hukum bangkai binatang itu. Kalau bangkai binatang tu suci, maka anggota tu suci. Kalau bangkai binatang tu najis, anggota tu najis. Manusia, bangkai manusia, kita tak kata bangkai manusia, kita kata mayat manusia, hukum dia adalah suci. Sebab dia ada 3 bangkai, hukum dia suci. Yang pertamanya ikan, yang keduanya belalang, yang ketiganya manusia, anak Adam.
Baik. Bangkai ikan suci. Jadi kalau orang pergi netok ikan. Biasa dengar istilah netok ikan. Nyuluh ikan, pergi tetok. Kan biasa tak kah? Biasa. Masa kecil-kecil dulu biasa lah. Duk dah baru seorang. Tengah malam. Kita nyuluh. Lepas tu kita jumpa ikan, kita pun tetok. Kadang-kadang dang kena sikit je. Dang kena sikit, ekor dia tinggal. Tubuh lagi. Tubuh hidup lagi. Dia siap jelai kita. Lari. Jadi, ekor dia boleh makan ke tak? Boleh makan. Boleh ambil, bawa balik. Bawa balik. Bawa balik, goreng rumah. Tak ada masalah. Hukum dia suci. Nampak? Sama kot belalang. Dia bahan kates je. Benda? Jumpa kates je. Kates belalang. Besar lengang boleh. Kates belalang. Dekat celor gigi je. Kalau kates belalang. Baik. Sama juga kaki manusia yang dipotong, yang terputus. Sallallahu salamata wal afiyah. Hukum dia suci. Maksudnya kalau kita pegang sekali pun tidak perlu, tidak wajib basuh. Nampak kan? Jadi anggota yang berpisah daripada benda yang hidup, hukumnya adalah hukum bangkai binatang itu. Bagaimana hukum bangkai? Kalau bangkai dia najis, maka hukum dia najis. Kalau bangkai dia suci, hukum dia adalah suci. Baik. Katanya in kanat tahiratan, jika adalah ia kembali kepada maitatu dzalikal hayawan, tahiratan suci, contoh kasamak seperti ikan, fa tahirun, maka fahuwa tahirun. Jawab bagi in. Fahuwa, huwa kembali kepada al-udhul munfasil saat itu. Hukum dia adalah suci. Wa illa kal himari fa najisun. Wa illa maksudnya wa illa ini wa illam takun tahiratan. Tu wa illa. Wa illa tu bukan makna melainkan. Wa illa tu asalnya wa illam takun tahiratan. Dan jika tidak adalah bangkai tersebut suci. Maksudnya tidak suci. Bangkai tersebut tidak suci. Maksudnya bangkai tersebut najis. Contoh kalhimar seperti keldai. Maka fanajisun. Maka fahuwa kembali kepada al-udhul munfasil. Hukum dia adalah najis. Baik. Katanya wal alaqatu dan alaqah. Alaqah mana benda alaqah? Seketul darah. Dia kan dia air mani dia akan bertukar seketul darah. Dia bertukar seketul daging. Dia bertukar darah, lepas tu dia bertukar kepada daging. Seketul daging. Okey, wal alaqah tu alaqah. Wal mudghah dan mudghah. Dia alaqah ni dia alaqah ni maksudnya dia seperti itu, seperti litoh gitu. Litoh yang ada darah dalam, gitulah lebih kurang. Sebab dia adalah kejadian anak Adam. Oleh kerana anak Adam adalah suci, maka mani hukum dia adalah suci. Mani yang bertukar kepada seketul darah, hukum dia suci. Bertukar menjadi seketul daging, hukum dia suci kerana dia adalah permulaan penciptaan anak Adam. Dia jauh dia jawab tu. Jawab dia khabar dia jauh. Wal alaqatu satu dan alaqah wal mudghah. Mudghah jelas wa rutubati farjil wa rutubatu farjil mar'ah dan rutubah farak perempuan. Apa makna rutubah? Cecair ataupun keputihan farak perempuan. Jadi ada cecair di dalam farak perempuan. Ada cecair di dalam farak perempuan. Berapa dah? 3. Wa baydul ma'kul. Bayd telur al-ma'kul, binatang yang dimakan dagingnya. Wa ghairihi wa ghairil ma'kul, dan binatang yang tidak dimakan daging. Okey, telur binatang yang dimakan daging. Contoh benda. So, ayam. Ayam makan tak daging dia? Kita makan daging dia kan? Kambing? Kita makan tak daging? Nemu. Dah kambing ada telur. Mana ada telur? Kambing telur. Kena sungguh. Jadi telur binatang yang dimakan. Dan selain daripada binatang yang dimakan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kadang-kadang ibu dia tak boleh makan, tapi telur boleh makan. Telur bewok boleh makan. Telur buaya boleh makan. Telur ular kalau sekiranya tidak mendatangkan mudarat boleh makan.
Faham? Telur dia, telur penyu. Boleh makan. Penyu sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i boleh makan sebenarnya. Penyu. Ada sebahagian daripada penduduk Yaman makan penyu. Baik. Benda? Dah kira telur bewok. Nanti Imam cari telur bewok esok. Baik. Jadi boleh makan. Sebab itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Maksud mengikut mazhab Imam Syafi'i, telur ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya telur daripada binatang yang dimakan dagingnya, seperti ayam, burung, itik. Dan yang keduanya telur daripada binatang yang tidak dimakan daging. Sama ada binatang yang dimakan daging ataupun tidak, telur dia boleh makan. Okey, jelas itu maksud dia. Hukum dia adalah suci. Ni bukan boleh makan, tak boleh makan ni. Kita nak kira suci ke tak? Allah, silap. Jauh sangat Mula. Dah ingat. Al-alaqah satu, al-mudghah satu, wa rutubatu farjil mar'ah. Tiga dah. Alaqah satu, mudghah dua, rutubah farjil mar'ah tiga, wa baydul ma'kuli wa ghairihi empat, wa labanuhu, dan susunya. Susu mana? Susu al-ma'kul. Susu binatang yang dimakan daging. Contoh susu dia. Zo, binatang yang makan daging susu dia. Kambing. Kambing makan daging kan? Ayam makan tak? Ayam tak ada susu dah kira kan. Baik. Susu al-ma'kul. Wa sya'aruh, dan bulunya. Bulu binatang yang dimakan daging. Wa sufuhu, dan sufnya. Wa wabaruh, wa rishuh. Dia suf ni, dia sya'ar, rambut kita panggil, bulu kita panggil, binatang yang kita makan daging dia. Dia suf untuk biri-biri. Wa wabar, bulu unta. Wa rishuhu, dan rish, bulu juga. Bulu ayam, bulu burung, rish. Itu lain belaka. Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran, wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Baik. Jadi bulu binatang yang dimakan daging, idzan fasada fi hayatihi, apabila dia bercerai pada ketika hidupnya, hidup binatang tersebut. Kita kerak bulu biri. Biri hidup lagi. Au ba'da zakatihi, ataupun selepas daripada sembelihnya. Jadi kita kerak lepas daripada kita sembelih. Jadi bermakna, kalau kita kerak selepas daripada dia mati tapi bukan sembelih mapuh, maka hukum dia adalah najis. Wa araqul hayawani tahir, dan peluh binatang yang suci. Kucing binatang suci, kucing peluh. Sebagai contoh. Semua saat ni tu, hukum dia adalah tahirun. Hukum dia adalah suci. Semua saat ni. Alaqah, mudghah, rutubatu farjil mar'ah, wa baydul ma'kul wa ghairihi, hukum dia adalah tahir. Hukum dia adalah suci. Baik. Cuma masalah rutubah farjil mar'ah, menurut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, keputihan perempuan, keputihan yang ada pada perempuan, keputihan yang ada pada farak perempuan, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, ia terbahagi kepada tiga. Yang pertamanya, dia berada pada zahir farak. Zahir farak ni adalah kawasan yang mana perempuan kalau dia duduk, benda kawasan tu terbuka. Maka itu panggil zahir farak. Yang keduanya, dia berada dalam batin farak. Batin farak ni adalah kawasan yang sampai zakar orang yang bersetubuh dengan dia. Yang ketiganya adalah selepas daripada batin farak, dalam anu lagi. Tengok dia ada tiga. Kalau keluar daripada zahir farak, maka hukum dia suci. Hukum dia suci. Kalau keluar daripada zahir farak, hukum dia adalah suci. Sebab dia mengambil hukum seperti peluh. Sebagaimana peluh hukum dia suci, begitu juga keputihan yang keluar daripada kawasan zahir farak, hukum dia adalah suci.
Okey. Kalau keluar daripada bahagian dalam lagi daripada batin farak. Okey, maka hukum dia adalah najis. Sebab dia sama dengan air madhi. Sama dengan air madhi. Yang ketiganya adalah keluar daripada batin farak. Batin farak ni adalah kawasan yang sampai zakar. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i berbeza pandangan sama ada suci ataupun najis. Pandangan mu'tamad hukum dia adalah suci. Okey, boleh faham. Okey, itu pembahagian berkenaan dengan rutubah farjil mar'ah. Cuma selagi kalau perempuan tu tidak tahu keluar daripada mana. Ada kemungkinan keluar daripada zahir, ada kemungkinan keluar daripada batin, ataupun ada kemungkinan keluar daripada bahagian lebih dalam lagi. Maka hukum rutubah tersebut adalah suci. Pendek kata kesimpulan, orang puan kalau dia yakin keluar daripada bahagian dalam, bahagian yang lebih dalam daripada batin farak, tak yakin, maka hukum rutubah saat itu adalah suci. Okey, jelas tak? Katanya hatta al-fa'rah hatta al-fa'rati, sehingga tikus, sehingga tikus dia jadi tikus pun termasuk dalam binatang yang suci, maka peluh dia juga hukum dia adalah suci. Wariquhu, sani araq al-hayawan at-tahir, wariquhu, dan riqnya. Apa ni riq? Air liurnya. Air liur binatang yang suci. Wa benda tu. Ditulis benda tu. Ha? Da min ain. Tu. Wa dam'uhu, dan air matanya, dumu'. Jamak daripada dam'. Air mata binatang yang suci. Lembu kita nak meleh, nangis dia. Sedih dia. Wa labanul adami, dan air susu anak Adam. Dia al-adami, asal makna lelaki. Perempuan adamiyah, tapi maklum sendirilah. Air susu tak akan mari daripada orang lelaki. Orang puang dah. Orang radibnya. Mereka orang lelaki jadi cocok. Wa maniyuhu, dan maninya. Ghairu najis. Tidak najis. Air liur, air mata, susu anak Adam, mani anak Adam, tidak najis. Wa kadza maniyyu ghairihi, seperti ini, seperti mani anak Adam, mani benda yang selain daripada anak Adam, binatang yang selain daripada anak Adam, tapi ghairal kalbi wal khinzir, selain daripada anjing dan babi. Selain daripada anjing dan babi, hukum dia adalah suci. Manakala air mani anjing dan air mani babi, hukum dia adalah najis. Waqila najisun. Waqila, dan kata qil, maksudnya wa qala ba'dul ulama, sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya maniyu al-hayawan ghairil kalbi wal khinzir, mani binatang yang selain daripada babi dan anjing, ataupun anjing dan babi, hukum dia adalah najis. Maksudnya mani binatang yang selain daripada anjing dan babi, ulama berbeza pandangan adakah suci ataupun najis. Pandangan mu'tamad hukum dia adalah suci, manakala pandangan yang kedua hukum dia adalah najis. Okey, habis. Seterusnya katanya taharatul khamri bitakhallul, suci arak dengan sebab jadi cuka. Wala yathuru syai'un minan najasati illa al-khamra idza takhallala. Wal jilda idza dubigh wa najisan yasiru hayawanan. Kitab ni dia ayat gitu. Manakala kitab Matang Safinatun Najah dia ayat lain tapi maksud sama. Ibarat je berbeza, maksud sama. Ini dalam dalam kitab Matang Safinatun Najah dikatakan
alladhi yathuru minan najasati thalath. Yang pertamanya al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Lepas tu wa jildul maitati idza dubigh. Lepas tu wa ma sara hayawanan. Baik, hak gini, hak ni riwayat gini. Sama je. Dia kata wala yathuru syai'un minan najasati, dan tidak suci oleh sedikit pun daripada najis-najis. Tidak suci suatu pun daripada najis-najis. La yathuru syai'un minan najasati illa al-khamra, malaikat arak. Tapi syarat idza takhallal, apabila jadi cuka. Arak apabila jadi cuka. Apabila arak tu jadi cuka, tapi dengan syarat jadi cuka dengan sendiri. Kayak gini dia akan khabar syarat dia. Yang keduanya wal jilda, atas pada al-khamra, melainkan kulit. Idza dubigh, apabila disamuk. Kulit apabila disamuk, maksud benda disamuk, maksudnya dibuang segala benda yang ada pada kulit yang boleh merosakkan kulit. Dengan sesuatu alat yang tajam. Tak kira lah benda pun. Tapi yang penting kita dapat hilangkan perkara tersebut. Tapi dia ayat kulit. Dia sebenarnya kulit di sini bukan umum. Kulit di sini hanya khusus untuk kulit bangkai. Tapi kita faham perkataan syai'un minan najasati itu merujuk kepada kulit bangkai. Sebab kulit binatang yang disembelih, hukum dia adalah suci. Boleh faham? Walaupun dia kata wajil dal maitati, tapi kita faham tu perkataan la yathuru syai'un minan najasat. Illa tu istithna di situ. Faham? Baik. Wal jilda, dan kulit idza dubigh, apabila disamuk akan dia akan kulit. Wa najisan, dan najis yasiru hayawanan, yang jadi binatang. Najis dia jadi binatang. Lembu mapuh, berulat, jadi ulat, hidup ulat tu. Ulat tu hukum dia suci. Tapi bukan maksud boleh makan, bukan. Hukum dia suci. Maksudnya kalau kita basuh, sebab dia walaupun suci tapi tetap dia mutanajis. Dia najis lain daripada mutanajis. Mutanajis benda yang suci terkena najis. Ulat tu dihukumkan mutanajis. Kalau orang tu basuh-basuh, dia letak dalam poket, pergi semayang. Sah semayang dia. Orang dah buat kerja gitu. Cuma kita khabar daripada segi hukum. Banyak lagi kerja yang berfaedah. Hak yang boleh kita buat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri elok Islam seseorang, dia meninggal benda yang tidak memberi manfaat, tidak berfaedah. Hak tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma kita nak royak hukum. Manusia ni kadang-kadang benda yang dia buat kita dah mikir. Manusia kan benda pelik kadang-kadang dia buat. Dia al-junun funun. Gila ni berbagai sebenarnya. Kadang-kadang buat benda-benda pelik gitu. Ada orang kata orang yang terlalu cerdik ni kadang-kadang ada gila kot sikit. Dia buat benda pelik. Ngekutik ulat tu, basuh-basuh tak dalam poket. Saja. Nak pelera ulat pula dia kata. Pelera lain, orang pelera pula kedah. Pelera ulat pula. Baik. فإذا تخللت الخمر بغير إلقاء شيء فيها إما بنفسها أو بنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه أو بفتح رأسها طهرت مع أجزاء الدن الملاقية لها. Maksudnya benda, فإذا تخللت الخمر, apabila jadi cuka oleh arak, بغير إلقاء شيء فيها, tanpa diletakkan sesuatu di dalamnya, di dalam arak. Tanpa kita meletakkan sesuatu dalam arak. Dia jadi cuka tanpa kita meletakkan sesuatu dalamnya. Imma binafsiha, atau ada kala dengan sendirinya, jadi cuka dengan sendirinya, au binaqliha minasyamsi ila dhil wa aksi, ataupun dengan dipindahkan arak tersebut daripada matahari kepada teduh. Kita mula-mula kita letak dalam payang, kita letak bawah cahaya matahari. Lepas tu kita pengakak letak tempat teduh. Hanya pindah tempat tanpa kita meletakkan sesuatu dalam dia. Ataupun daripada tempat teduh kita pergi jemur tengah panas. Tu wa aksi sebaliknya. Au bi fathi ra'siha, ataupun dengan dibukakan kepala arak saat ni tu. Kepala arak tu maksudnya kepala dibuka kawasan permukaan tempayang sebagai asal tertutup kita pun buka. Jadi hanya sekadar tu je jadi cuka, bukan kerana diletakkan sesuatu di dalamnya. Jawab bagi idza tahurat, sucilah cuka tersebut. Bukan setakat cuka, ma'a ajza'id dannil mulaqiyati laha, serta segala juzuk bekas tempayang yang bersentuh dengan cuka tu.
Hak yang kena cuka kan duduklah payang. Kang kena kang payang saat ni tu. Najis yang masa jadi arak. Sekali gini. Maka kita tak perohang anggur dalam payang. Apabila jadi arak, maka ngepayang-payang najis. Apabila jadi cuka, maka arak saat itu bertukar menjadi suci. Payang keliling, payang hak yang kena arak saat itu pun bertukar juga menjadi suci. Itu maksud dia. Bukan setakat juzuk hak yang bersentuh dengan arak tersebut, wa ma fawqaha mimma asabathu 'indal ghalayan, dan barang hak yang di atasnya, hak yang mengenai tempat tersebut ketika gelegak, ketika duduk gelegak tu, maksudnya ketika buih tau, kaki naik pung pecah buih, kena situ kena sini, juga hukum dia suci. Tapi wa in ulqiya fiha syai'un fala, jika dicampak di dalam arak sesuatu, maka fala ay fala tathur, maka tidak sucilah cuka tersebut. Tak jadi suci. Baik. Seterusnya katanya at-tathhir bid-dabgh. Katanya wad-dabghu, apa makna samak? Samak ni adalah naz'u fadalatin bikulli hirrifin walau najisa. Mencabut atau naz'u, cabut. Maksudnya menghilangkan, membuang fadalat lebih-lebihan yang ada pada kulit. Lebih-lebihan ni akan merosakkan kulit kalau kita biarkan. Contoh daging, lemak, urat, darah-darah yang ada pada kulit kita buang. Kita buang bikulli dengan mengguna ba, dipanggil ba lil alah, dipanggil ba lil alah adalah majrur bagi ba adalah alat kepada muta'allaq bagi ba. Alat benda hak yang kita guna untuk buang. Bikulli hirrif, dengan setiap benda hak yang tajam. Bukan tajam macam pisau. Baik, walau najisan, walaupun benda tu najis. Kalau zaman kita banyaklah kan, antaranya kita kata benda hak yang tajam. Contoh? Taib bupati zaman kita. Kapur, orang buat kapur. Lari lagi. Kelorok. Jadi biasa buat benda biasa buat. Budak-budak ni buat ke benda budak-budak ni buat? Seming kapur. Contoh kita AC. Boleh tak AC? Boleh. Budak ni, hak ular tu budak ni ambil tak kulit ni? Dah ambil. Katok saja. Baik. Ular takut buat ni. Allah hindung Walau najisan, ay walau kana najisan, walaupun adalah ia hirif saat itu najis. Dia tidak disyaratkan alat yang kita guna untuk samak kulit bangkai adalah suci, tidak disyaratkan suci. Bahkan kalau benda najis sekalipun boleh, tak ada masalah, sebab tu taib bupati boleh. Wala yakfi milhun wa turabun wa syamsun, tidak memada garam. Letak garam, okey, letak garam dia tahan, jemur tahan. Wa turab, letak tanah. Wa syamsun, dan matahari, jemur di bawah matahari, tidak memada. Mesti kena buang fadalat. Wala yajibu isti'malu ma'in fi athna'ihi, adakah wajib kena guna air ketika kita samak? Tak. Wala yajibu, tidak wajib menggunakan air pada ketikanya. Ad-dabghi, lakinnahu ba'da ad-dabghi ka thawbin benda munajjas ke atau mutanajjis? Mutanajjis. Kita ana dia tulis munajjas. Apa tu mutanajjis itu Baik, tetapinya kulit tersebut ba'da ad-dabghi, selepas daripada disamak, hukum dia adalah kathawbi mutanajjis, seperti kain yang terkena najis. Fayajibu ghasluhu bima'in tahur, maka wajib dibasuhkannya dengan air yang suci. Wajib dibasuh dengan menggunakan air yang suci. Sebab ba' tu dipanggil ba' lil alah. Kita nak tahu ba' lil alah adalah ba' majrur bagi ba' adalah alat kepada muta'allaq bagi ba'. Wajib membasuh. Basuh. Menggunakan dia. Okey, itu alat basuh. Menggunakan air yang menyucikan. Air yang suci lagi menyucikan. Air mutlak. Wala yathuru bid-dabghi jildu kalbin wa khinzir. Dan tidak suci dengan samak kulit anjing dan babi. Kulit anjing, kulit babi tidak suci. Baik. Walau kana 'alal jildi sya'run lam yathhuri asy-sya'ru bid-dabghi.
Sekira ada di atas kulit itu bulu, tidak suci bulu tersebut dengan samuk. Bulu tak suci. Dia suci kulit saja. Bulu tidak suci. Bulu kena buang. Kalau kita nak pakai dalam sembahyang. Cuma dimaaf kalau sedikit. Orang tu kulit rimah mahal kan? Dah rimah ada bulu tak? Ke tak ada bulu? Ke rimah sisi? Betul kau rimah dengan ular gitu. Baik. Bulu dia tidak dimaafkan. Bulu dia tidak dimaafkan. Bulu dia hukum dia adalah najis. Tapi sikit sikit dimaafkan. Tapi kata dia, sebab tu dia katakan wa yu'fa an qalilih, dimaaf daripada sedikitnya. Kalau sikit dimaaf. At-tathiru min najasatil kalbi wal khinzir. Katanya wa ma tanajjasa bi mulaqati shay'in min al kalbi wal khinzir lam yathhur illa bi ghaslihi sab'an ihdahunna bi turabin tahirin yastaw'ibul mahal. Apa hak yang terkena najis dengan sebab bersentuh sesuatu daripada anjing dan babi, ia tidak suci, melainkan dengan basuhnya sebanyak 7 kali, salah satu daripada 7 kali dengan tanah yang suci, yang meratai tempat kena najis. Biar tanah tu kena belaka, kawasan hak yang kena najis. Tu maksud yastaw'ibul mahal, isti'ab, meratai al-mahal, tempat tersebut. Baik. Wa yajibu mazjuhu bima'in tahur, dan wajib dicampurkan tanah itu dengan air yang suci lagi menyucikan. Kena capur. Wajib kena capur. Dia gini. Dia masalah cara lagu mana kita nak, kalau bahasa Terengganu kita panggil samuk. Samuk juga. Dia tadi samuk daripada kulit bangkai. Lepas tu samuk digunakan pada anjing dan babi. Apabila kita kena anjing, kita kena babi, maka kita samuk lah. Orang Terengganu samuk. Betul tak gitu? Tak kira nak pakai sertu ke, tak kira. Tak ada masalah lah. Bahasa tidak ada perdebatan. Tidak ada perdebatan dalam istilah. La musyahata fil istilah. Tidak ada perdebatan dalam istilah. Kalau debat dalam istilah, susah. Nikah dengan Kedah. Orang Kedah tak caruk. Orang Terengganu kata caruk. Orang Terengganu kata tak caruk. Kedah kata caruk. Sudah. Pasirah gitu. Teruk, caruk. Gi di Pahang, orang Pahang, dia kalau koyok nyoy, dia panggil koyok. Dia panggil benda. Zo orang Pahang. Dia panggil kopek nyoy. Allah, gitu orang Kelantan. Wah, ustaz ni caruk. Mana dia sebut gitu. Baik. Orang Terengganu, dia panggil benda. Koyok nyoy. Okey, tak apalah. Ni masalah samuk. Orang Terengganu samuk belaka. Anjing babi samuk, start pada kecil kita dengar gitu kan. Orang Terengganu kan? Ke tak? Kerana seorang je. Mesti kan dia dengar gitu tak? Samuk belaka, samuk anjing. Betul? Samuk kulit, betul kan? Gitu kan? Kalau nak pasal luar tak tahu lah, ikut lah. Tapi lah ni merah belaka kau, susu merah. Sebelum ni tak apa, ngaku Terengganu. Ni merah belaka dah. Kena PKP belaka. Baik. Jadi kita kata samuk lah. Okey, cara dia adalah, yang pertama, kita ambil tanah, kita ambil air botol, kita capur. Ataupun kita pergi cari air dalam sungai yang capur dengan seluk dah. Okey, yang pertama kita cari yang capur dengan seluk dah. Ataupun kita ambil air botol biasa, kita capur dengan tanah dalam. Ataupun kita ambil tanah, kita peru di atas tempat tersebut, kita ambil botol, kita cuak. Dia kira capur juga. Okey, nampak kan? Baik, itu maksud dia. Adakah boleh guna selain daripada tanah? Ataupun mesti kena tanah? Sebenarnya, pengganti tanah, kalau zaman kita benda sabung, klorak, boleh tak sebagai pengganti tanah? Sebenarnya, kalau kita tengok kepada pandangan yang lebih luas lagi lah, ulama' berbeza pandangan. Ada sebahagian ulama' mengatakan boleh. Tapi pandangan yang lebih tepat, pandangan yang lebih betul adalah tidak dibolehkan. Sebab benda? Sebab apa yang disebut dalam nas adalah benda tanah. Sedangkan alat pembersih juga wujud di zaman Nabi SAW yang selain daripada tanah. Okey, nampak kan? Ada juga alat yang digunakan untuk membersih selain daripada tanah. Kita jangan anggap di zaman kita jadi sabung. Jangan kita anggap gitu. Suatu ketika tu ada alat. Macam kita kata di tempat kita, walaupun tempat kita hutang semua sekali, kilang-kilang, tak ada dulu kan orang tua duduk cerita. Tapi ada orang dulu mandi pakai sabung. Sabung dia
ambil buat daripada pokok, kulit pokok tertentu. Maksudnya dia ada alat yang digunakan untuk membersih. Tetapi Rasul sebut benda tanah. Faham? Sedangkan ada lagi alat yang selain daripada tanah yang boleh dibersihkan, boleh digunakan ataupun menjadi alat untuk membersihkan pakaian dan seumpamanya. Tetapi tidak disebut. Tidak disebut perkara tersebut. Hanya sebut tanah. Maka bermakna mesti kena guna tanah. Wallahu a'lam. Baik. Katanya wa yundabu ja'luhu fi ghairil akhirah. Disunatkan jadikan tanah saat itu pada selain daripada kali yang terakhir. Sebab apa? Sebab kalau kita tok tanah kali terakhir, kena basuh pula nak hilang tanah. Jadi kalau kita tok awal, jadi tanah akan hilang dengan basuhan-basuhan yang berikutnya. Wala yaqumu ghairu turabi maqamahu kasabun wa ushnan. Baik. Dan tidak boleh ganti selain daripada tanah pada tempat tanah. Tidak boleh berdiri selain daripada tanah pada tempat tanah. Tidak boleh letak pada tempat tanah selain daripada tanah. Contoh kasabun. Seperti sabun. Sabun lah. Dan ushnan. Ushnan ni adalah sejenis pokok yang mempunyai bau yang wangi yang digunakan untuk menyucikan sesuatu. Ini cara dulu ada ushnan. Benda tu ada. Sejenis tumbuhan. Benda ni ada, diwujud di zaman Nabi SAW, digunakan untuk membasuh dan membersihkan sesuatu. Tapi Rasulullah tetap ke bawah tanah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ni mudah je nak ingat. Daripada siapa? Daripada Abi Hurairah. Sebab Abu Hurairah sendiri dia basuh 3 kali je. Dia basuh 3 kali. Mazhab Hanafi kata hak yang wajib hanya sebanyak 3 kali. Itu mudah. Nak ingat hadis ni daripada siapa? Daripada Abi Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab." Itu riwayat Imam Muslim. Mana kalau riwayat Bukhari dan Muslim adalah idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7. Kalau anjing dia minum dalam bekas salah seorang di kalangan kamu, maka hendaklah basuh sebanyak 7 kali. Tapi dalam riwayat Imam Muslim, ulahunna biturab. Yang pertama daripada 7 kali itu adalah dengan tanah. Baik. Seterusnya katanya taharatul hirrah, sucinya kucing. Walau ra'a hirratan ta'kulu najasatan thumma sharibat min ma'in duna qullatain qabla an taghiba anhu najasathu wa in ghabat zamanan yumkinu fihi wulughuha fi qullatain thumma sharibat min al-qalil lam tunajjishu. Okey, insya-Allah ni kita sambung pada minggu akan datang pula. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh kita jawab sekejap. Ada tak Mazi? Ada? Tak ada biar. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.